Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasirah binti Saudi, pemegang kad matrik A170844. Pada hari ini, saya akan membentangkan kajian latihan ilmiah saya yang bertajuk Gaya Bahasa Perintah dan Larangan dalam Surah Al-Baqarah. Penyelia bagi kajian latihan ilmiah saya adalah Dr. Makna Abdullah. Latar belakang. Ilmu balaghah telah memperlihatkan rahsia kemukjizatan Al-Quran berdasarkan kajian gaya bahasanya dengan penyampaian makna yang berbeza. Balaghah merangkumi ilmu bayan, ilmu ma'ani dan ilmu badi'. Ilmu ma'ani adalah ilmu mempelajari cara menyampaikan kalam Arab sesuai dengan situasi dan keadaan. Ilmu ma'ani terbahagi kepada dua, iaitu ilmu kalam khabari dan kalam insya'i. Insya'i juga terbahagi kepada dua, iaitu insya'i talabi dan insya'i ghairu talabi. Perintah, yakni amru, dan larangan, yakni nahyu, tergolong dalam insya'i talabi, iaitu kalimat yang menuntut terjadinya sesuatu. Perintah dan larangan merupakan dua perkara yang saling berkait antara satu sama lain dalam kehidupan manusia. Pernyataan masalah Syakirah, Mat Taib dan Rosni 2018 dalam kajian mereka iaitu Gaya Bahasa Amru bagi konteks haji dalam surah Al-Baqarah. Kajian tersebut memfokuskan kepada beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah yang mengandungi perintah mengerjakan haji dan umrah sahaja. Manakala Haji Zainuddin 2017 dalam kajian kaedah-kaedah tafsir yang berhubungan dengan amru perintah dan nahyu larangan di dalam Al-Quran. Kajian ini memfokuskan kepada semua surah di dalam Al-Quran melalui penelitian perintah dan larangan di dalam surah Al-Baqarah hanya terdapat beberapa ayat sahaja. Penguasaan insya'i sangat penting kerana ia menyelami dan menyingkap rahsia kandungan ayat-ayat Al-Quran melalui keindahan bahasanya. Oleh itu, berdasarkan penelitian kajian lepas, kajian ini akan mengkaji tentang gaya bahasa perintah dan larangan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah dengan lebih mendalam supaya kajian ini dapat menerangkan simbolik gaya bahasa perintah dan larangan yang mudah difahami. Objektif kajian. Terdapat 3 objektif bagi kajian ini iaitu objektif pertama adalah mengenal pasti konsep berkaitan gaya bahasa perintah dan larangan. Objektif kedua, mengkaji kalimat-kalimat yang mengandungi perintah dan larangan bagi surah Al-Baqarah. Objektif ketiga, menganalisis elemen retorik bagi perintah dan larangan dalam surah Al-Baqarah. Seterusnya adalah metod kajian. Pengkaji telah menggunakan 3 jenis metod kajian iaitu reka bentuk kajian, metod pengumpulan data dan penganalisian data. Bagi reka bentuk kajian, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif iaitu kaedah yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap sesuatu perkara. Selain itu, bagi metod pengumpulan data, pengkaji menggunakan penyelidikan perpustakaan dan kajian tafsir tematik. Penyelidikan perpustakaan, pengkaji menggunakan sumber primer iaitu Al-Quran dan sumber sekunder seperti bahan bacaan kitab-kitab tafsir, jurnal, artikel, tesis dan buku bagi mengumpul data kajian. Manakala kajian tafsir tematik memfokuskan kepada surah-surah pilihan dan pengkaji telah memilih surah Al-Baqarah bagi kajian ini. Penganalisian data pula, pengkaji menumpukan kepada perbahasan terhadap isi yang dikumpul. Dapatan kajian. Dalam kajian bab 2, pengkaji telah menghuraikan makna balaghah serta konsep gaya bahasa bagi perintah dan larangan. Balaghah. Balaghah adalah menyampaikan suatu gagasan melalui ungkapan-ungkapan yang benar, fasih dan menyentuh jiwa serta sesuai dengan tuntutan keadaan. Contohnya Al-Quran, di mana manusia mampu merasakan kehebatan lafaz dan kedalaman maknanya. Makna bagi perintah yakni amru adalah tuntutan mengerjakan sesuatu daripada pihak yang lebih tinggi darjatnya. Terdapat 4 bentuk pola ayat bagi perintah iaitu fi'il amar, fi'il mudhari' yang didahului lam suruhan, isim fi'il amar dan masdar yang menggantikan fi'il amar.
Maksud asal amru merujuk kepada tuntutan mengerjakan sesuatu daripada pihak yang lebih tinggi darjatnya. Namun begitu, gaya bahasa tuntutan ini terkeluar daripada maksud suruhan kepada makna lain yang dikenali sebagai makna balaghi atau simbolik. Makna balaghi dibahagikan kepada beberapa perkara iaitu ibahah suruhan membenar, iltimas permintaan, doa, taskhir ejekan, tawbi' celaan, tamanni angan-angan, taswiyah setara, ta'jiz melemahkan, ihanah hina, taghyir pilihan, imtinan syukur, dawam tunak, inzar amaran dan tahdid ugutan. Larangan yakni nahyu pula bermaksud tuntutan meninggalkan sesuatu daripada pihak yang lebih tinggi darjatnya. Bentuk pola ayat bagi larangan adalah fi'il mudhari' yang didahului lam nahi. Sama seperti gaya bahasa perintah, gaya bahasa larangan juga terkeluar daripada maksud larangan apabila terdapat petunjuk atau tanda yang menunjukkan maksud lain. Makna balaghi atau simbolik bagi larangan adalah doa, tai'is putus asa, iltimas permintaan, irsyad nasihat dan taufiq celaan. Seterusnya adalah dapatan kajian bab 3. Pengkaji telah menghuraikan asbabun nuzul surah Al-Baqarah serta mengeluarkan ayat-ayat yang mengandungi makna perintah dan larangan dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah bermaksud lembu betina. Di dalam surah ini disebutkan kisah penyembelihan lembu betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel. Allah telah memerintahkan Nabi Musa untuk mewujudkan keadilan melalui haiwan lembu, iaitu dengan menghidupkan kembali seorang manusia untuk menjadi saksi bagi pembunuhan dirinya sendiri. Surah Al-Baqarah merupakan surah kedua di dalam Al-Quran, juga merupakan surah terpanjang yang terdiri daripada 286 ayat. Surah Al-Baqarah tergolong dalam surah Madaniyah kerana diturunkan di kota Madinah, kecuali ayat ke-281 yang diturunkan di Mina iaitu negeri Mekah. Intisari bagi surah Al-Baqarah adalah mengenai keimanan, hukum-hukum iaitu perintah dan larangan, kisah-kisah seperti penciptaan para nabi dan lain-lain. Dalam penelitian pengkaji, terdapat 50 ayat yang mengandungi makna perintah dan 10 ayat larangan dalam surah Al-Baqarah. Bagi dapatan kajian yang terakhir, pengkaji telah menganalisis simbolik gaya bahasa bagi perintah dan larangan. Terdapat 11 simbolik gaya bahasa perintah iaitu perintah wajib dilakukan, melemahkan, ancaman, suruhan membenar, ejekan, kekuasaan, syukur, doa, kebajikan, pilihan dan nasihat. Serta 3 simbolik gaya bahasa larangan iaitu larangan yang wajib ditinggalkan, doa dan nasihat. Simbolik gaya bahasa perintah bagi wajib dilakukan adalah pada ayat ke-21, 34, 43, 67, 68, 69, 70, 73, 83, 109, 173, 178, 183, 185, 186, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 203, 216, 217, 222, 228, 238, 244, 246 dan 283. Bagi simbolik melemahkan adalah pada ayat ke-23. Simbolik ancaman pada ayat 24 dan 44. Simbolik suruhan membenar pada ayat 60 dan 187. Simbolik ejekan pada ayat ke-65. Simbolik kekuasaan pada ayat 117. Simbolik syukur pada ayat 35 dan 186. Simbolik doa pada ayat 201, 250 dan 286. Simbolik kebajikan pada ayat 220. Simbolik pilihan pada ayat 231 dan 239. Dan yang terakhir adalah simbolik nasihat pada ayat ke-254 dan 282. Simbolik gaya bahasa larangan pula bagi wajib meninggalkan adalah pada ayat 173,
181, 188, 197, 221, 230 dan 279. Simbolik doa pada ayat ke-286 dan simbolik nasihat adalah pada ayat ke-159, 189 dan 267. Rumusan dan penutup. Apa yang dapat disimpulkan daripada kajian ini adalah kitab Al-Quran dijadikan perlembagaan hidup manusia kerana keindahan gaya bahasanya mampu menjadi petunjuk yang tersebar luas ke segenap penjuru kehidupan manusia. Kajian ini memfokuskan kepada dua perkara iaitu perintah dan larangan serta surah Al-Baqarah. Oleh itu, hasil kajian ini membantu untuk memahami tentang ayat-ayat perintah dan ayat-ayat larangan secara terperinci dalam surah Al-Baqarah. Kesimpulannya, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT serta mampu memberi manfaat kepada pengkaji terutama yang berkaitan dengan kajian Al-Quran. Itu sahaja yang hendak saya sampaikan pada hari ini. Saya dahului dengan ucapan jutaan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.